A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi Zoom bersama dengan Healthy Way, iaitu dan malam ini kita akan berbincang tentang immunity kembar. Betapa pentingnya kita tingkatkan kita punya immune system. Okey, so sebelum memulakan kita punya topik pada malam ini, apa kata untuk mendapatkan keberkatan terutama di malam 15 Syawal ni kan, kita sama-sama bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah kita dah pun selesai solat maghrib dan mungkin ada yang baru habis solat isyak. Tadi pun alhamdulillah saya pun berkesempatan sebab malam ni malam gerhana bulan kan, sempatlah buat solat sunat gerhana bulan jemaah dengan keluarga. Okey, dan sekarang ni memang kita berada dalam satu situasi, satu situasi yang kata apa, yang agak nak kata menekan tu tak menekan sangat, tapi memang tertekan jugalah kan. Ramai rasa saya orang ni semua tengah stres sekarang ni. Okey, cuma sebelum tu saya nak tanya, you all dengar tak suara saya ni, jelas tak? Kalau jelas type 1, tolong type 1. Saya nak tengok berapa ramai yang dapat dengar suara saya ni dengan jelas. Sebab bila saya dah buka saya dah buka slide ni, saya tak nampak muka you all. Okey, siapa ni? Hadi, Rafida, Fatin Nasya. Okey, semua kata jelas saya assume semua jelas lah. Kalau ada yang tak jelas tu mungkin masalah lain so bolehlah cari jalan-jalan dalam rumah tu kan, bawa handphone tu tengok mana ada line clear, duduk kat situ. Kalau tepi pagar lah sampai habis kan. Okey, so alhamdulillah malam ni sebelum tu saya nak tanya, sekarang ni apa isu yang paling viral sekali? Siapa boleh teka apa isu paling viral sekarang ni, yang tengah hot sekarang ni? Bukan kes Niloufar kena saman ataupun bukan kes Niloufar pakai nikab tak pakai mask, bukan isu tu apa yang paling viral sekarang ni? Siapa boleh teka? Hari ni lah, especially hari ni. Hari ni memang kes apa? Kes tak boleh nak register untuk dapatkan vaksin, betul tak? Ramai yang kecewa hari ni kan. Kalau kita tengok dekat sini ni, lama slide tak jalan lah pula. Okey, nampak tak? Dia kata akhirnya saya berjaya hafal nombor telefon bini selepas kahwin 8 tahun. Sebab banyak kali key in kan. Lepas tu ada satu hafiz, dia kata apa? Kau orang yang dah pergi register, kalau tak hadir aku tampar korang. Nampak tak? Punyalah marah dia kan. Lepas tu yang lagi geram tu dia kata website 70 juta tapi performance macam apa? Macam nak check result semester universiti kan. Mana punya server tak tahu dia tumpang. Macam-macam lah. Dia kata patut tempat vaksin terus Shopee. Dia kata kalau Shopee boleh handle samanyet, it can handle vaksin. Betul tak? Macam-macam kes. Kan? Ini lagi pula sampai dia buka berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 laptop, 7, 1 tab, 3 handphone. Ini memang paling viral. Ini lagi kelakar. Dia kata apa? Dia nampak semua hijau kan, tapi bila buat tempahan, dia kata tempat yang dipilih dah penuh. Aduh, hari ni semua ramai mengamuk. Nampak tak? Yang kelakar ni lagi, saya seronok tengok video ni. Benda ni yang tak boleh ni. Benda ni yang tak boleh. Sama. Mana phone pun sama. Okey. Tahu tak kenapa? Puncanya sebab angka dah meningkat sampai 7,478. Nampak tak? Sekarang manusia tengah panik, semua tengah takut kan. Bila buka je pendaftaran, barulah kelang kabut nak daftar. Itu masa buka tu tadi dekat Mas Sejahtera, seorang pun buat tak tahu je kan. Saya daftar, tapi itulah hari ni nak kena daftar lagi sekali. Tapi pun tak boleh juga. Nampak tak? So tak apalah, kita tawakal je lah kan, betul tak? Okey, dan hari ni angka kematian paling tinggi, tertinggi 63 orang. Dan kalau ikut rekod hari ni, rekod ICU tertinggi juga. Nampak tak? So hari ni memang dah 7,400. Kita harap angka ni sampai setakat ni saja kan. Tapi kita boleh duduk diam ke? Tak boleh, betul tak? Sebab apa hari ni kalau kita tengok
dekat mana-mana. Itu ada negeri-negeri yang kosong, macam Perlis kan. Tadi Sarawak boleh duduk senang hati lagi pergi sana sini kan. Tapi hari ni dia angka yang kedua. Paling tinggi mana? Selangor, rekod tertinggi. Yang kedua Kuala Lumpur, yang ketiga Sarawak, yang keempat mana Johor, yang kelima Kelantan. Nampak tak? Semua tempat jadi tak ada yang terkecuali. Sebab tu manusia semua kabut, semua dah panik. Tambah bila nak register tak boleh. Nampak tak? Lepas tu komplain sana, komplain sini kan. Sebenarnya apa kita kena buat? Sebagai orang yang waras, kita kena buat apa? Kita kena tingkatkan kita punya immune system. Nampak tak? Kita kena increase kita punya immunity. Sesuai dengan langkah terapi sel yang kita memang war-warkan, yang kita tolong sebarkan ke serata tempat lah. Itu terapi sel ni langkah ketiga dia apa dia? Yang pertama, detoksifikasi lah, maknanya penyingkiran toksin daripada badan kita. Yang kedua, kita pemerkayaan khasiat, kena ambil makanan-makanan ataupun suplemen yang memenuhi khasiat yang badan kita perlukan, betul tak? Okey, dan yang ketiganya adalah perlindungan dan juga pembaharuan. So hari ini kita akan bercakap tentang macam mana nak protect keluarga kita, nak lindungi keluarga kita walaupun tak dapat vaksin pun untuk sementara ni tak apa, as long as kita ikhtiar cara lain lah. Nampak tak? So salah satu cara ialah dengan meningkatkan kita punya immune system. Okey, apa itu immune system? Sebenarnya memang betul lah Allah SWT beritahu, dia kata manusia ni memang sebaik-baik kejadian. Sebab untuk perlindungan ni Allah SWT sediakan 8 perlindungan untuk kita lah, termasuk kulit, termasuk kita punya banyak lagi lah. Dan dia kata bila badan kita dimasuki bakteria, virus dan macam-macam lain, benda lain, dia kata sebenarnya kita ada barisan pertahanan, ada 8 barisan pertahanan. Ada yang untuk protect, ada yang untuk bagi signal, ada yang untuk bunuh, ada yang kata seek and kill, kan, itu semua ada dalam badan kita. Tapi kalau kita tak pastikan kita punya perisai ni kuat, ibarat macam kita ni ada baju besi tapi dia boleh ditembusi peluru. Dia tak bulletproof. Nampak tak? So that's why hari ni yang kita penting sekali ialah kita kena tingkatkan perlindungan. Sebab apa? Dalam badan kita ni ada sel-sel yang bertugas untuk meningkatkan kita punya immune system. Sebab apa? Ancaman kita terlalu banyak. Bukan hari ni je. Bukan masa coronavirus ni saja. Sebenarnya kita sejak kita lahir saja ke dunia ni kan, keluar daripada perut ibu kita tu kan, kita dah macam-macam dah ancaman. Sekarang ni kalau kita zahirkan ni macam ibarat gambar ni lah, ada lembing, ada tombak, ada meriam, pistol, semua keliling badan kita ni. Nampak tak? Cuma kita tak sedar, sebab tu kita kadang-kadang tak ambil berat. Okey, tapi masalah sekarang ni banyak orang dia nak tingkatkan, dia kata saya nak pastikan immune system saya kuat. Sebenarnya bukan soal kuat atau lemah. Nampak tak? Sebab apa? Kalau badan kita ni terlampau kuat, dia punya sistem imun dia akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Contohnya macam alergi, dia boleh jadi SLE, ataupun penyakit lupus. Ataupun kalau kita punya imun sistem terlampau kuat, boleh menyebabkan semput ataupun psoriasis, dan banyak lagi lah kes-kes. Sebab apa? Kita punya antibody ni bertindak berlebihan. Contoh macam polis, kerja ni tangkap orang, kan, tangkap orang jahat. Tapi yang polis kita ni, orang jahat dia tangkap, orang baik pun dia tangkap juga. Jadi macam mana? Itu yang menyebabkan kita punya imun sistem kita jadi tak stabil. Tapi kalau terlampau lemah pula pun bahaya juga. Kan, dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit. Dia boleh menyebabkan sakit kanser, lepas tu boleh menyebabkan jangkitan penyakit, demam, batuk, sesama. Itu yang kita paling bimbang sekali. Kan, orang lain kena hujan lebat, ribut, tsunami, tak ada apa-apa, steady je. Kan, macam saya sendirilah, saya hujan lebat saja je pergi mandi kat luar tu. Kadang-kadang saya bawa cucu saya pula lagi. Kan, nak kalau hari Jumaat, saya memang hujan lebat hari Jumaat je memang saya keluarlah mandi. Kalau cucu saya dekat rumah, saya bawa dia mandi sekali. Tapi banyak orang takut. Jangan, nanti demam budak tu, betul tak? Kan? Tapi sebab saya percaya, kita yakin dengan kita punya immune system ni, sebenarnya mandi hujan tu bagus kan. Tapi sebab kita tak percaya dengan kita punya immune system, ada orang kena hujan renyai pun demam 3-4 hari, baru kena tempias je dah semua dah. Okay. Jadi sebab tu hari ni kita kena make sure immune system kuat. Kalau terlampau lemah ni lah, ketumbuhan boleh menyebabkan kanser lah satu lagi. Sebab apa? Bila imun kita kurang kan, sel-sel kita bertukar menjadi sel-sel yang tak normal. Itulah bermulanya sel-sel kanser, iaitu sel yang yang tak normal lah. Jadi sesama, ada kena jangkitan, lepas tu kalau luka susah nak baik, banyak lagi lah. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan cerit-berit, keracunan makanan, sebab protection tak ada. Disilap makan je,
Orang lain makan benda tu tak ada apa-apa. Tapi bila dia makan, dia keracunan, muntah-muntah, cerit-berit. Sebab apa? Sebab imun sistem dia terlampau lemah. Kalau terlalu kuat tadi saya dah sebutlah, macam boleh jadi resdung, rheumatoid arthritis, jadi eczema, alergi kulit. Sebab apa? Dia bertindak berlebihan. Contohlah, saya bagi satu contoh. Kalau kita orang yang normal ni, kita punya imun sistem kita dalam keadaan yang seimbang, kan, kita buat kerja, cuci kapet, sapu sampah semua, bila kena habuk, kan, kita punya badan kita bertindak sekadar saja. Dia akan bagi protein. Kalau ada virus ke, ada habuk ke, ada debu ke, dia just lindungi secukupnya. Lepas tu, bila badan kita dah stable balik, dia pun dah tak ada dah. Tapi untuk orang yang dia punya immune system ni terlampau kuat, dia akan bertindak berlebihan. Nampak tak? Bila ada habuk je, dia overreact. Dia patutnya hantar satu ketumbukan askar. Kan, tapi kita punya immune system ni tak stable ni, dia pergi hantar sampai 10 gerombolan askar pergi serang dengan kereta kebal, dengan meriam apa semua kan. Jadi bila tindakan tu berlebihan, dia menyebabkan kesan sampingan. Saluran pernafasan kita jadi sempit. Itu yang bernafas tak sampai. Sebab apa? Sebab kita punya antibody kita bertindak berlebihan. Faham itu dah hasil email lah saya terangkan. Okey, jadi apa kita kena buat? Jadi akibat sistem imun yang kurang sihat ni, dia akan menyerang benda-benda asing. Macam saya katalah, contohnya bila dia makan kacang tanah, makan udang, kena habuk, kena bunga dan sebagainya. Dan hari ni kalau kita tengok kes asma ni semakin lama semakin meningkat. Bayangkan dalam masa 10 tahun kebelakangan ni, dah meningkat daripada 0.8% kepada hampir 30%. Kes resdung, sinusitis tu resdung lah. Resdung meningkat 40% berbanding dengan dululah 10 tahun dulu. Nampak tak? So makin lama makin teruk. Begitu juga dengan penyakit SLE. Banyak orang tanyakan SLE itu apa benda? SLE itu apa? Inilah dia, systemic lupus erythematosus. Jadi susah nak sebut kan. Jadi biasa kita sebut sakit lupus. So, lupus ni ialah sakit autoimun di mana antibody kita ni sepatutnya protect badan kita, tapi sebaliknya dia attack pula badan kita. Instead of protect, dia attack. Nampak tak? Patutnya dia bagi perlindungan, tapi antibody kita yang serang kita punya badan. Itu yang boleh menyebabkan jadi rheumatoid arthritis. Hari ni setiap 1000 orang tu ada 5 kes. Psoriasis pun sama juga, SLE pun sama juga. Dan SLE ni pula yang kita bimbang tu, dia boleh menyerang organ-organ yang tertentu. Kalau dia serang setakat kita punya organ biar muscle, okeylah. Tapi kalau dia serang kita punya otak, serang buah pinggang, serang kita punya paru-paru, itu yang jadi bahaya. Kan? Begitu juga dengan psoriasis lah. Psoriasis ni sebab apa? Sebab kulit lama dia, sel dia bertindak berlebihan. Patutnya kita punya sel ni, bila mati, kan? Bila mati baru tumbuh sel-sel yang baru. Dia adalah tempoh peralihan tu. Kan setiap hari badan kita ni ada 37.2 trilion sel. Jadi setiap hari ada lebih kurang 24 bilion sel kita akan mati. Tapi sel yang mati ni akan diganti dengan yang baru. Nampak tak? Tapi kadar penggantian tu, maknanya seimbang lah. Bila imun sistem kita seimbang, dia punya proses penggantian tu mati baru ganti baru. Tapi bila imun sistem kita terlampau aktif, kan, sel lama tak mati lagi, dia dah keluar yang baru dah. Dia dah cepat-cepat nak ambil alih kerja sel-sel baru. Artinya jadi bertindih-tindih, boleh jadi gatal, jadi bersisik dan macam-macam lagi lah. Itu ikut pemahaman saya lah. Kalau you all setuju, boleh inilah, boleh faham. Kalau faham type 2 dekat ruangan komen, jadi saya boleh nampak you all faham ke tidak apa yang saya cerita ni. Okey. Waalaikumsalam. Maaf lewat, tak apa. Masih sempat lagi lah, insyaAllah. Okey. So cancer. Cancer ni adalah sistem imun yang kuat. Tiada yang kita waris, tiada bahan kimia atau bahan berbahaya yang berlebihan dalam badan kita boleh membunuh sel kanser. Betul. Dalam badan kita ni ada satu sel dipanggil apa ni? NK cell, lupa pula saya. NK cell ni ialah natural killer cells. Ini pun dalam bentuk sel juga. Dia bila ada sel-sel yang tak normal keluar, dia akan matikan. Okey, tapi masalahnya kita setiap hari ada lebih kurang 1000 sel baru yang dihasilkan. Sel kanser tau. Sel kanser ni bukan ada keluar ada tulisan kat situ, saya sel kanser, bukan. Sel kanser ni ialah maksudnya sel yang tak normal, dia tak cukup sifat. Sepatutnya sel tu adalah dia punya nukleus, ada atom, ada benda semualah yang dalam tu kan. Okey, tapi masalahnya sel ni disebabkan oleh badan kita tak sihat, imun sistem kita tak stable, sel yang baru ni keluar dia tak cukup sifat. Bila dia tak cukup sifat, maknanya dia tak bertindak seperti mana sel-sel biasalah. Dia akan jadi sel-sel yang rosak. Kan, sel dipanggil sel tak normal. Bayangkan satu hari badan kita menghasilkan 100,000 sel yang tak normal ni. Tapi sebab badan kita ni ada NK cell, natural killer cell.
Kalau ada 100,000 yang keluar, kita punya Ncaser pun ada 100,000 juga ataupun mungkin lebih, dia akan matikan. Okey, besok keluar lagi 1,000. 1,000, tapi sebab Ncaser kita masih lagi kuat, pertahanan dia masih okey lagi, keluar lagi 1,000, dia pergi attack 100,000 ni, habis semua mati. Tapi bayangkan kalau kata let's say kan, kita punya Ncaser ni ada tinggal 90,000 je. Bila sel tak normal keluar 100,000, dapat bunuh berapa? Dapat bunuh 90,000 saja. Nampak tak? Bila 90,000 dapat dibunuh, ada tinggal lagi apa? 10,000. Masih lagi tak normal. Besok keluar lagi 1,000. Kita punya Ncaser dah tinggal 90,000 juga. So, still dia masih bunuh berapa? 90,000 dah jadi 20,000. Lusa dah jadi 30,000. Masuk 10 hari je dah sama dah. Dah tak boleh nak bunuh dah semua. Jadi sebab tu sel ni cepat membiak. Kadang kanser ni cepat, bukan dia cepat membiak, maknanya sel-sel yang tak normal terus dihasilkan. Sebab tu kadang-kadang orang yang dapat tahu bila dia ada kanser tu kadang-kadang dah stage 3, stage 4, kadang-kadang dah tahu-tahu je besok lusa 2 minggu lepas tu dah tak ada, dah ada innalillah. Nampak tak? So that's why penting tak kita tingkatkan kita punya immune system. Sangat penting. Setuju tak? Kalau siapa setuju tak 3. Kan? Memang sangat penting sebab bukan untuk coronavirus saja. Kita ada banyak yang saya pelik ni kadang-kadang kan orang ni takut sangat dengan, bukan memanglah kena takut, bukanlah saya kata jangan takut dengan coronavirus. Tapi kalau kita tengok daripada zaman dulu sampai sekarang ni dah banyak macam dah penyakit, betul tak? Yang mati sebab sakit jantung saja setahun tahun dah berapa. Kan yang mati sebab apa? Sebab kencing manis je berapa semua, tapi masih lagi buat tak tahu. Bila angka coronavirus naik barulah kita nak ambil berat. Sebenarnya sepatutnya tugas untuk meningkatkan kita punya immune system ni bukanlah bermusim. Dia kena secara berterusan. Maknanya kalau kita nak recommend produk untuk tingkatkan kita punya immune system, maknanya produk tu kena ambil secara berterusan. Nampak tak? Okey. Dan juga hari ini banyak kita terdedah kepada wabak lah. Wabak ni maksudnya penyakit berjangkit. Contohnya macam H1N1. Dan sekarang ni dah upgrade banyak lah. Jadi kalau kita tengok kes-kes memang banyak. Dia kata apa, test positif one dead. Ada kembar yang ni seorang meninggal kan. Lepas tu apa lagi, influenza A. Ada sudah 37 pelajar positif di Perak. Jadi banyaklah vaksin influenza dan sebagainya kan. Kemudian penyakit Zika. Pernah kat Perak pun ada juga jangkitan virus. Jadi ini semualah chikungunya kan, denggi, yang meninggal sebab denggi pun sebenarnya dah banyak sangat dah. Tapi banyak orang kita ni tak ambil berat sebab belum kena dekat keluarga dia, belum kena dekat kawasan tempat rumah dia. Tapi hari ni COVID-19 ni baru ni dekat tak jauh daripada rumah, kawasan perumahan saya duduk ni, saya duduk dekat Adahat, Purple kan, dekat bandar, dekat Bukit Mutiara saja ada 70 kes. Baru-baru ni ada lebih kurang 350 lebih dia punya penduduk taman tu terpaksa hantar ke Pasir Gudang untuk buat test, swab test. Kan, lepas tu dekat Bandar Baru Uda pun sama juga, tengah banyak kes sekarang ni. So memang semua worried, semua tengah dalam keadaan kebimbangan lah. Kawan rapat saya masa kerja dulu, isteri dia dah masuk ward dah 6 hari ditidurkan. Sebab nak bantu dia punya pernafasan tu, tapi tak tahu lagi lah apa cerita dia. Yang kawan saya dah masuk ke pusat kuarantin dekat Hospital Permai Tampoi. Kan, rasanya semalam baru keluar. Jadi kawan termasuk juga kawan kepada Hajah Kamariah pun sama juga dah ditidurkan. Jadi sebab itulah hari ini kita sangat penting untuk kita protect diri kita, dan bukan itu saja. Kita kena war-warkan cerita ni, kita kena sebarkan. Soal dia nak terima tak nak terima tu lain cerita. Itu nombor 83. Yang penting kita dah cerita, dia nak terima tak nak terima itu nasib lah. Kan, kalau dia masih lagi tak percaya, dia masih lagi ingat kita ni asyik nak menjual saja kan, itu terpulang. Nampak tak? So sekarang ni angka saya dah tunjuk tadi, dah semakin meningkat, semakin mendadak. Ini yang bila ni, hari tu berapa? 23 bulan Mei, berapa hari je? Kan, dalam masa 3 hari saja daripada 6,900 dah pergi tadi berapa? 7,400 lebih. Nampak tak? So that's why kita nak kena pastikan, jangan kita sangat bergantung kepada ubat. Banyak orang sakit, biasanya orang ni dia kata tak apalah, ubat ada, tak apalah, hospital ada. Siapa sangka, siapa pernah terfikir hospital boleh penuh. Hospital boleh penuh, ICU boleh tak muat nak tampung orang sakit. Nampak tak? Tempat pusat kuarantin tu, stadium jadi pusat kuarantin. Dulu stadium tempat orang, stadium tempat orang main bola, main badminton, tapi hari ni stadium tu tutup kat Pasir Gudang tu, tempat kumpul orang yang ada positif kes. Lepas tu kawan-kawan yang ada kat situ dia kata kadang-kadang
nampak orang kena angkut satu-satu. Baru ni dapat pula satu viral jugalah dekat dalam WhatsApp kan. Dia kerja bahagian forensik, dia kata hari-hari angkat mayat dekat hospital. Yang Melayu, yang Cina, yang India, dia kata banyak sangat sampai berapa kes dia pun tak tahu. Sebab tu hari ni angka kematian dia dah meningkat 63 orang. So kita nak tunggu lagi ke? Kita masih lagi ke nak tunggu dan lihat? Nampak tak? Sebab banyak orang kata tak apalah, ada ubat memang ada, tapi berkesan ke tak berkesan itu soalnya. Kan, nak ambil vaksin, nak ambil website 70 juta pun tak boleh tampung permintaan. Tu baru nak apply tau. Belum nak pergi ambil lagi. 70 juta punya website tak boleh tampung permintaan untuk baru nak booking je. Nampak tak? So, that's why hari ni kita sebenarnya tak ada pilihan, no choice. Selain kita ikut petua-petua yang dibagi sana, apa kan buat je lah. Tapi yang penting sekali kita tingkatkan kita punya immune system secara dalaman. Itu yang paling penting sekali, yang paling berkesan sekali lah. Sebab apa sekarang, kalau kita tengok antibiotik, contohlah kita ambil antibiotik. Dia bunuh bakteria. Contohnya macam penyakit jangkitan radang paru-paru, cerit-berit, saluran kecil dan sebagainya. Tapi dia tak boleh bunuh virus. Dia tak boleh bunuh virus, dia tak boleh bunuh sel kanser, dia tak boleh bunuh sel-sel yang tak normal tadi. Tetap nak bunuh sel-sel tak normal ni, natural killer cell saja yang boleh bunuh. Nampak tak? Contoh penyakit jangkitan virus. Macam sekarang ni lah, coronavirus ni kuat lah. Dan tentu dia punya nama tu, COVID-19 tu daripada coronavirus kan, 2019. Okey, selepas tu sesama. So, maknanya vaksin yang kalau kita tengok vaksin pun sebenarnya, banyak orang tu tak setuju vaksin ni kan, dia kata terlampau singkat. Tapi kita tak ada pilihan sebenarnya. Dan pula bila kita ambil antibiotik secara berlebihan, dia juga boleh menyebabkan menyebabkan kesan sampingan. Sebab bakteria, virus ni semua dia pun ada antibody dia. Jangan tak tahu je. Sebenarnya virus ke bakteria ke, dia pun ada dia punya immune system dia sendiri. The moment ada vaksin, dia pun nanti maknanya entah by the time rakyat Malaysia dapat vaksin semua sekali, tak apa benda pula. Coronavirus ni sekarang coronavirus, tiba-tiba keluar pula wildfire virus ke, Mercedes virus ke, itu kita boleh buat apa-apa kan. That's why cara yang paling berkesan ialah dengan meningkatkan kita punya immune system. Kita maknanya kita ambil suplemen yang boleh bantu tingkatkan kita punya immune system. Kalau kita sendiri nak tingkatkan melalui penjagaan pemakanan memang susah lah. Betul tak? Okey, so dia kata apa? Paling boleh percaya ialah kita punya antibody kita sendiri kan, kita punya immune system kita sendiri. Sebab apa dia kata? Bakteria dengan virus ni dia mengalami mutasi. Dan dia boleh menjadi lebih bertahan. Bukan virus je. Hari ni kalau kita tengok ke serangga serangga kadang-kadang kita spray lipas ke nyamuk ke, ada masa dia mati, ada masa dia boleh terbang lagi. Dia boleh jalan-jalan makan angin lagi. Betul tak? Sebab racun serangga tu pun dah tak berkesan dah. That's why kita nak sebab saya ada tanam banyak pokok kat sini kan. Kadang-kadang ada yang kulit-kulit warna putih tu. Dulu bila spray sekali hilang terus. Sekarang ni spray dengan benda yang sama tak mati lagi. 2-3 hari keluar balik semula sebab dia dah ada dia punya immune system dia sendiri. Nampak tak? Dan dia boleh membiak dan menyebar dengan cepat. Jadi sebab tu hari ni macam mana kita nak kuatkan kita punya immune system, nak tingkatkan kita punya immune system ialah dengan pengambilan suplemen, mengambil nutrien yang boleh menguatkan kita punya immune system. Dan kalau kita makan secara berterusan, insya-Allah lah dia akan menjadi perisai yang terkuat untuk badan kita. Jadi hari ni apa dia produk dia? Iaitu kita punya AKG ataupun Ecoma dan juga Ecstasy. Dua produk ni. Memang dah standby ni. AKG ni kan dua produk lah, AKG dengan kita punya Ecstasy. Penting dua-dua ni untuk kita bantu untuk tingkatkan kita punya immune system. Sekejap terkeluar lah pula. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa dia tak keluar lagi? Okey, terlambat Jadi upaya untuk melindungi diri dan juga keluarga. Okey, apa itu AKG dan vitamin C ini menguatkan sistem imun dengan cara yang berbeza. Dan kemenangan akan tercapai dengan tentera dan juga senjata yang canggih. Ini kita punya askar, ini kita punya senapang pistol. Okey. Ini askar, ingat ini askar, ini dia punya senapang dia, pistol dia. Okey, so kita tengok sama-sama. Okey, so ini merangsang apa tugas ni AKG ni, Ecoma ni merangsang sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah putih seperti membekalkan tentera yang banyak. Okey, itu yang kita kena fahamlah. Dengan bahasa layman, bahasa mudah. Kalau orang tanya apa
fungsi AKG, ni askar. Dia kata apa kelebihan vitamin C tu? Ini dia punya pistol dengan senjata meriam ke apa semua kan. Okey. Jadi maknanya kita punya badan ni, sebenarnya badan kita pun ada AKG. Ada dalam ni, alkyl kolesterol ni. Ada dah Allah dah bagi dah. Cuma dia jumlah dia tak banyak. Daripada susu ibu, dekat sumsum tulang, semua dah ada. Tinggal lagi dia punya jumlah tu, percentage dia terlampau sedikit. That's why kita kena ambil daripada luar lah, secara oral. Okey, dan SSC ni boleh jadi senjata untuk kepada askar lah. Kalau kita ada askar saja kan, tapi tak ada senjata, boleh tak bunuh kuman-kuman yang datang menyerang tu. Kan, dia lawan pakai tangan je lah kan. Kalau menang lah, kalau kalah nasib lah kan. Okey. Jadi saya nak juga kena gabungkan dengan vitamin C. Okey, apa itu AKG? Ini ialah merupakan shark liver oil, iaitu minyak hati ikan hiu. Sebab apa, daripada kajian dia tengok, dia kata ikan hiu ni memang tak pernah ada penyakit, terutama sekali penyakit kanser. Okey, jadi ini ikan hiu ni kalau tengok gambar dia kan, contoh dia bukan ikan jerung. Banyaklah kadang-kadang kita nak pergi perkenalkan, dia kata ini minyak ikan ini shark liver oil. Wah, dia pun konon-konon pencipta apa alam ke apa semua kan. Dia tak nak, dia kata tahu tak jerung sekarang dia tengah nak pupus. So kena bagi tahu. Dia kata ini bukan minyak hati ikan jerung. Ini adalah minyak hati ikan hiu. Kalau kita nak sebut dalam bahasa Inggeris pun takut lagi tak nak makan kan. Nama dia dogfish. Okey, dogfish lagi orang tak nak makan kan. Okey, especially orang Islam lah. So apa sejarah dia? Dr. Sven dan Astrid Broholt ni, dia menemui satu kampung nelayan di dekat Sweden, didapati penduduk kawasan tu tak ada yang ada penyakit. Baik yang tua, baik yang muda, yang kanak-kanak, semua sihat walafiat. Dan bila dia tengok cara diet dia, kan dia memang tahu ni mesti daripada diet pemakanan dia orang. So daripada diet dia dapati memang orang dekat situ suka makan hati ikan hiu ni. Okey, jadi sebab tu dia buat kajian dan dia dapati dalam tu memang kandungan kolesterolnya terlalu tinggi, sangat tinggilah. That's why dia terus buat kajian dan dapat mendapati bahawa AKG ni dia lebih tinggi kandungan dia. Contohnya macam ni kan, susu kental tadi sebut cuma 0.2%, hati ada 0.05%, limpa cuma sekitar 0.05%, malahan susu ibu hanya ada 0.1% saja. Nampak tak? Tapi kalau kita nak tengok dalam hati ikan hiu ni ada berapa? Antara 10 ke 30%. Ini memang proven daripada kajian lah. Bukan kita saja klaim-klaim kata oh ini bagus tu, ini ada 30% dia punya kolesterol, bukan ada kajian. Okay, so kalau siapa nak tanya boleh rujuk lah. Dah ada website dia sekarang ni kan. Dan kemudian kita juga merupakan pemenang anugerah produk tahunan dekat Sweden, dapat penyelenggaraan antarabangsa. So kita tak perlu risaulah, dan produk ni dah dipatenkan. Bermaksud nak cari dekat luar memang tak ada. Ada juga nama e-commerce tapi itu pencuci muka. Bukan shark liver oil lah macam kita punya ni untuk immune system lah. Okey, so dia bebas daripada bahan-bahan berbahaya sebab apa, dia dah melalui proses penyulingan. Sebenarnya kalau kita nak cakap pun, kalau kata ini minyak hati ikan hiu ke? Bukan. Ini bukan minyak hati ikan hiu. Sebenarnya dalam ni dah tinggal kolesterol saja. Nampak tak? Sebenarnya dalam ni bukan lagi minyak hati ikan hiu. Kalau kita cakap dalam ni ada AKG, itu memang dah tepat lah. Sebenarnya sebab dia dah disaring. Dia dah melalui proses penyulingan. Yang tinggal dalam ni hanya alkyl kolesterol. That's why walaupun pil dia kecil-kecil, tapi bila makan tu dia punya kesan sangat cepat. Sebab memang dah disaring lah. Yang pertama dia cuma tinggalkan alkyl kolesterol saja. Yang keduanya, dalam tu juga ada mengandungi vitamin A dengan D. A dengan D ni kalau kita ambil berlebihan, dia akan bagi ada kesan lain lah. Jadi proses penyulingan ni juga mengeluarkan, menyingkirkan vitamin A dengan vitamin. Sebab tu kalau nak makan satu hari satu papan pun tak apa. Pernah saya punya daulan ni, Sida, dia pun sama juga kena sesak nafas. Sida. Kan, dia ambil, kita pun telefon dia, dia kata, Sida, you ambil satu hari, dia duduk dekat work tu. Kita suruh ambil satu hari setengah papan. Kata hari ni ambil setengah papan, besok ambil lagi setengah, 15. Tapi dia nekat, dia ambil terus papan terus. Besoknya terus keluar daripada ward. Dan baru ni kakak dia pun sebenarnya dah confirm positif COVID-19. Kami pernah pergi rumah dia. Dan dia pun dah beritahu dah. So kakak dia kebetulan pula kakak dia sambut hari jadi bulan ni, jadi dia dapatlah offer tu. Buy one free one. Dia terus belikan untuk kakak dia, dan juga suami dia pun sama juga. Okey, itu ada offer lah sekarang ni kan. Okey, jadi untuk pengambilan banyak tak ada masalah. Dan kita pun dah ada CJ halal, jadi tak perlu risau.
Okey, dan kita dah boleh sesuai lah. Dan ini ada video ni, macam mana doktor ni terangkan tentang apa itu e-coma lah, shark liver oil ataupun alkylglycerol. System. And therefore, Swedish researchers found a method to take out, to concentrate just alkylglycerols from the other components of shark liver oil. And then other Swedish researchers found that methoxy substituted alkylglycerols had an even better effect. I would like to emphasize that Okey, so itu tadi tentang ni lah dia cakap tu, tapi kalau tengok translation memang tak faham lah. Nak dengar bahasa yang dia cakap pun tak berapa kuat kan. Okey, saya jadi translator lah. Dia kata apa? AKG ni kan, dia kata minyak hati ikan hiu ni dah dikeluarkan dan tinggal cuma AKG saja, alkylglycerol. Dan dia kata dia punya kesan tu lebih bagus, lebih berkesan berbanding dengan dia punya substitute yang lain lah. Okey, jadi itulah kelebihan dia, tepukan untuk kita punya AKG. Okey, so seterusnya kita ada apa? system. Kita ada And therefore, okey. system. And that Alright. Okey, so seterusnya kita ada ekstasi kompleks. Ekstasi ni dia sangat unik dia sebab apa? Bagusnya dia 4 kali ganda lebih bagus berbanding dengan vitamin C yang biasa. Mungkin ekstasi memang pernah dengar kan okey. Sebab saya pun pernah baca satu artikel ekstasi ekstasi ni dia jenama. Bukan yang goyang-goyang kepala punya. Ekstasi ni dia memang satu vitamin C yang terbaik yang pernah dihasilkan. Masa tu kalau saya baca dalam artikel dia kata dia diserap 2 kali lebih cepat dan bertahan 2 kali ganda lebih lama berbanding dengan vitamin C biasa. Tapi yang lagi bagusnya kita punya ni, nampak tak? Ada tulis kompleks kat bawah tu. Nampak? Jadi bermaksud dia ni lebih bagus daripada ekstasi biasa. Dah lah dia bagus daripada vitamin C biasa, ni dengan ekstasi dia lebih bagus. Okey? Sebab dia boleh bertahan 4 kali ganda lebih lama dan diserap 4 kali ganda lebih cepat. Bagus tak? Tepukan untuk kita punya askar kita punya pistol senapang ni, senjata ni. Okey, ekstasi lah. Okey, apa kelebihan dia? Dia menggunakan gabungan teknologi bioflavonoid, di mana dia juga boleh menguatkan kita punya saluran darah, kapilari darah, mempertingkatkan keberkesanan vitamin C. Maknanya kalau kita ambil vitamin C daripada buah ke, daripada suplemen-suplemen lain ke, dengan adanya bioflavonoid dalam ni, dia tingkatkan lagi keberkesanan vitamin C tersebut. Dia mirip kata vitamin C yang dan bekerjasama dengan vitamin C untuk menjaga kita punya kesihatan lah. Dan produk ni ialah produk anugerah Nobel. Sebab apa? Dr. Zen, macam mana saya nak sebut nama ni berpintal lidah ni. Yogi kot, pemenang anugerah Nobel menemui vitamin C pada buah-buahan dan sayuran lah pada tahun 1930-an. Jadi dia apa fungsi dia, apa kelebihan dia? Dia boleh menguatkan kita punya immune system. Biasanya kadang-kadang orang bangun pagi kena bersin sampai 15-16 kali, kita dengar pun susah hati, betul tak? Lepas tu dia juga boleh menguatkan sistem imun, membantu pemulihan dan juga penyembuhan. Jadi dengan tak langsung, kalau kita gabungkan kedua-dua ni memang sangat berkesan lah. Satu sinergi yang sangat luar biasa. So, macam mana cadangan pengambilan dia? Mudah saja, AKG ada, kita boleh ambil sampai 8 untuk ni lah, kalau especially untuk perlindungan lah, kita ambil lebih pun tak apa kan. Lepas tu tambah lagi dengan ekstasi 3 tablet. Kemudian kalau setiap 2 jam ambil lagi satu, setiap 2 jam ambil 1 tablet. Lepas tu malam ambil 8 campur dengan 3 lagi. Okey, itu cara yang paling berkesan lah. Okey, Sita ada beberapa testimoni. Okey, ini dah didiagnose positif virus cuma kita tak sebutlah COVID tu kan. Okey, so lepas dia 14 hari kuarantin sepatutnya kan. Tapi bila dia masuk ICU 3 hari pertama, dia kata memang sangat susah bernafas. Ini memang saya dengar pengalaman orang yang kena COVID-19 ni memang dia nak bernafas tu macam ibarat macam mana? Kita tutup mulut, tutup hidung kan. Macam itulah seksanya nak bernafas tu. Cuba kita tutup hidung, tutup mulut tapi nak bernafas. Cara dia. Macam nak pecah dada ni kan. Itulah ibarat dia lah. Jadi dia ni ambil apa tahu? Ambil normal je. Normal dos 6 AKG dengan 2 ekstasi. Lepas tu dia ambil pagi petang. Dan dia kata pada hari yang ke-7, doktor pun terus kata okey, dia kata awak dah boleh keluar. Tak perlu kuarantin lagi. Padahal dah masuk ICU tau. Okey, jadi inilah kita antara testimoni kita ada. Satu lagi ni Puan Akin.
Dengan izin Allah, dia kata bebas COVID-19. Hanya dalam masa 5 hari, ambil aksi dengan AKG membantu kami sekeluarga bebas daripada COVID-19 yang semakin mengganas. Tak perlu lagi buat test, swab test kali kedua lah. Dan satu lagi ni pengalaman kami sendiri, anak saya ni ada first contact dengan kawan dia yang memang confirm positif. Baru ni lah Ahad lepas kan, bukan Ahad yang baru ni, Ahad yang lepas lagi, maknanya dia keluar dengan kawan dia tu, sembang-sembang kat rumah dia. Lepas tu hari Selasa kawan dia telefon, dia kata, Muhaimin, aku positif lah, dia kata COVID. Suruh dia beritahu majikan dia tu suruh dia balik rumah. Tengah hari tu dia pergi buat dekat HSI. Lepas tu HSI arahkan dia untuk pergi ke pusat kuarantin lah dekat Pasir Gudang. Kan dia beratur, bayangkan dia keluar daripada 6 suku pagi, pukul 1 lebih baru habis. Betapa ramainya orang beratur nak tengok, nak buat swab test. Tapi dia drive thru lah, dia tak tunggu kat dalam. Dia buat drive thru. Dan dia kata kena pakai gelang 4 hari kuarantin kat rumah. Tapi nasib baiklah dia ni memang orang safety kan, ambil safety, jadi dia pun sendiri kuarantin diri dia dalam bilik, memang tak keluar lah. Dan kita pun sanitize. Tak kali dia pegang tombol pintu ke, pegang tangga ke, dia ke dapur pegang apa, memang kita sanitize. Makan pun kita hantar dalam bilik. Lepas 4 hari kan dia pergi buat swab test lagi sekali, alhamdulillah dapat result, memang negatif. Kan tadi tengah hari dia pergi sana untuk buka gelang putih tu. Gelang putih tu pun jangan main-main tu, tak boleh gunting-gunting sendiri. Kalau gunting sendiri pun kena saman juga. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.